Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya. Saya Nak Amirul Nak Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya berada di Lendu, Melaka. Jadi kita akan masuk untuk buat profil tanah lah. Kita ambil untuk cek profil tanah. Jadi sebab jangkaan projek ini dekat kawasan sini kita akan tanam durian. Jadi saya akan buat durian vertikasi lah, seluas 167 hektar. Jadi agak mencabarlah sebab keseluruhan untuk projek ni kita buat vertikasi kan. Jadi memang sangat mencabarlah dari segi kita nak air tu naik serentak dan sebagainya lah. Tapi hari ni saya nak share dengan korang semua tentang bab profil tanah. Kenapa profil tanah ni perlu dibuat dan apa kepentingan dia terhadap penanaman durian, ataupun mungkin boleh dijadikan panduan untuk tanaman-tanaman lain lah. Sebab apa benda ni perlu dilakukan. Okey, jadi kita pergi ke point lah. Pergi ke point untuk kita ambil point yang pertama lah untuk sampel tanah ni. Jadi ada beberapa spek yang perlu kita buat lah. Perlu kita buat supaya nanti boleh kita hantar ke makmal untuk dibuat ni lah. Untuk dihantar ke makmal untuk kita buat analisis lah. Analisis dari segi nutrien dan sebagainya lah. Jadi kita tengoklah macam mana kita orang buat dekat sini lah. Buat dekat sini. Dan kita boleh sambil-sambil tu kita boleh belajar lah tanah jenis apa kan. Okay, jadi langkah pertama yang kita buat, kita akan korek lah lebih kurang dalam dia punya lebar, lebih kurang dalam 6 kaki lah. Dia punya lebar 6 kaki, 2 baket ni lah, mana 2 penyodok tu kan. Lepas tu kedalaman dia lebih kurang dalam 6 kaki kita akan korek. Sebab kita nak tengok dia punya layer profil tanah tu. Layer profil tanah ni penting, sebab nanti benda ni akan menentukan apa yang perlu kita buat dekat kawasan tanah ni. Kita nak repair dan sebagainya. Okey, jadi kita akan buat sukatan dululah. Kita akan buat sukatan setidak minimanya adalah 6 kaki. Okey. Sekarang ni 6 kaki ngam-ngam. 6 kaki ngam-ngam eh? Ngam-ngam. Okey, 6 kaki. Jadi kalau tengok dekat sini, dalam kedalaman 6 kaki ni kita tak nampak layer sangat lah. Tak nampak layer. Mana kita nampak dia lebih kepada topsoil lah. Topsoil. Lepas tu dekat sini nampak kehitaman sikit. Dia organik lah, lebih kurang dalam 1 kaki setengah sikit lah. Dia punya bahan organik dia, dan yang lebih tu topsoil lah. Topsoil. Jadi kita akan ambil plastik. Lepas tu kita akan ambil sampel tanah lah. Sampel tanah untuk kita akan buat tagging, dan kita akan hantar ke analisis ke makmal. Tanda dekat map tu Bagi poin dia berapa tadi? Sekejap lah. Nah, cuba ukur lagi sekali. Tak, daripada ni dia ukur, cara ukur dia ambil itu ke bawah. Dia kena dia kena terbalik. Itu dia. Nampak?
Okey, jadi kita akan tanda dululah checkpoint yang pertama. Checkpoint yang pertama untuk kita punya dia punya ni lah, lubang yang pertama yang kita ambil, sampel yang pertama. Jadi senang kita nak tanda dekat plastik ni. Dekat plastik tu senang kita nak tanda. Jadi kita buat ni, kita nak kikis sebab kita nak tengok dia punya profil tanah dia tu, warna dia tu. Macam saya cakap tadi, kita nak nampak bahagian organik dia tu macam mana, berapa kaki ke, ataupun bahagian berpasir dia tu macam mana kan. Jadi mudah kita nak buat analisa kemudian. Jadi kita akan buat marking lah. Marking yang pertama, sekaki pertama, sekaki kedua, sekaki ketiga, macam tu lah. Jadi senang kalau kita tengok nanti, kita tahu dah dia punya. Okey, ni berapa tinggi dia punya tanah. Dia dalam 3 inci. Dia punya organik dia. So ni kita ambil lubang profil. Tujuan kita lubang profil adalah untuk kita tahu lapisan-lapisan tanah yang wujud di kawasan penanaman kita lah. So lubang profil kita ni kelebaran dia dalam 2,5 kaki ke 3 kaki, dan panjang dia adalah dalam 5 ke 6 kaki. So kita buat bertangga untuk mudahkan kita turun ke lubang profil kita. Tujuan lubang profil adalah untuk kita mengetahui lapisan-lapisan yang wujud di dalam tanah yang berada di kawasan penanaman kita. So lapisan yang pertama kita boleh katakan sebagai ni lapisan O. O, ini lapisan organik. Ketebalan dia organik O tu eh. Ya. So lebih kurang dia punya ketebalan dia hampir 3 inci ya. So dalam sentimeter antara 7 ke 8 sentimeter ketebalan. Di sini juga kita dapati selain daripada tanah adalah akar-akar, sama ada akar rumput pun ada, akar sawit pun ada. Kawasan ini ada kawasan tanaman sawit. Seterusnya OA dia, lapisan OA dia pada kedalaman sini adalah ukur lebih kurang 21 inci. Mana dalam sentimeter adalah 53 sentimeter. OA tu apa dia? OA ni lapisan dia panggil sub layer dia lah. So sub layer dia. Kemudian seterusnya kita ada lapisan ketiga dia. Kawasan ini kita nampak adalah kawasan yang berbatu. Batu kecil yang bercampur dengan tanah. Saiz batu yang wujud kita tengok ni rata-rata. Kita tengok saiz batu yang wujud. Ini adalah batu laterite. Okey, batu laterite ya. Saiz yang wujud di sini adalah dalam lingkungan dalam 2 ke 3 cm. Oh sorry. Ini adalah 0.5 cm. Panjang dia adalah 1 cm dan dia punya diameter dia adalah 0.5 ke 0.7 cm. So ini pun sama juga, kita tengok batu-batu dia. Ini adalah batu kerikil. Batu laterite. Okey. So selepas pada itu kita nampak wujudnya lapisan tanah yang tidak bercampur dengan batu. Maknanya ketebalan lapisan berbatu ni adalah 16 inci ataupun 40.5 cm. So ketebalan dia 16 inci. 16 inci. Seterusnya lapisan seterusnya bawah daripada ni 16 cm. Kita ada lebih kurang 10 cm. 10 inci. 10 inci.
makna tahap keberbatuan dia adalah Pasti. makin kurang. Seterusnya kita nampak batu dia dah tak ada batu. Kemudian tu kita nampak arau tanah. Arau tanah ni, ketebalan arau tanah sampai ke 6 kaki kita adalah daripada 0 hingga 15 cm. Ini pada kedalaman tanah, lubang profil kita adalah 6 kaki. So ni mana arau tanah yang kita boleh dapat kat sini bermula daripada ketebalan dia adalah daripada 15 cm ketebalan. So kita nak tengok arau tanah yang jelas yang kita nampak di sini adalah bermula daripada 49, 50 inci. 50 inci ni berapa? 50 inci. 50 inci tu 4 kaki. 4 kaki. 4 kaki apa? 4 kaki 2 inci. Lebih. Okay, ni. Feet dah 1. So kita nampak sini 4 kaki. 4 kaki. 4 kaki 2 inci. 4 kaki 2 inci ke bawah kita mula nampak arau tanah. Warna tanah. So okay, sorry, arau tanah. Dalam mana? 4 kaki. 4 kaki 2 inci. Arau tanah. So kita nak tengok dari segi tekstur tanah. Tekstur tanah lapisan O. Tekstur tanah yang peringkat pertama 3 inci pertama 3 inci pertama. Okey. kita dapati bila kita gesel kita nampak pasir-pasir kasar dan juga halus bercampur. So tekstur tanah ini kita andaikan dia adalah sebelum kita ada ke lab, dia adalah loam berpasir, Sendilo. sendi loam. Sekejap. Okay. Okey. So kita nak tengok. Janji tak apa, tengah sikit. Okey. Sama juga masih kosen sendilong loam berpasir. Loam berpasir lah untuk yang kedua lah. Sendi klolim. Sandy klolim Kelulim. Tak campuran liat. Dia punya tekstur dia. So kita nampak sikit melekat. So dia ada clay. So sendi klolim. Sini Okey. kita nampak clay dia lebih tinggi. Janji ke tengah sikit tadi. Okey. Senang saya nak. Tu lapisan batu dia. Lapisan batu. Mulanya Lapisan lapisan batu batu. dia. Kita nampak lebih clay. Dia liat berbatu lah. So sini kita nampak sandy clay kawasan sini ada sandy clay. Dan selepas ini sini adalah sandy clay. Dan
Tu kira peringkat yang peringkat yang terakhir. terakhir lah, 6 kaki ya. So kita dapati adalah dia Lebih berpasir ya. sandy sandy clay ni liat berpasir. Lihat berpasir. Maknanya daripada lapisan batu tu ke bawah semua sandy clay ya. Ini kita kena tarik ni sikit. Dia tak membuka. Okey. Bawah sekali. Kalau tanah. Sandy clay loam. Sandy clay loam dah. Sandy clay loam. Sandy clay loam antara sandy clay loam ke sandy clay. So ini adalah sesuai lupa pada batu ini sesuai untuk pertumbuhan akar bagi pokok-pokok saka. So kita dapati bahawa satu kaki dia kan satu 16 yang agak berbatu. Macam mana pun masih boleh ditembusi oleh akar. Okey, sekarang kita buat untuk apa pula ni? Ini kita nak tengok struktur tanah. Struktur tanah pula. Tadi Okey. tekstur tanah, ini struktur tanah. Okey. Ini daripada parah mana ni? Atas So tadi. kita ambil lapisan OA, lapisan atas, OA. satu kaki daripada ni. So kebanyakan dia adalah nak pergi pada Dah plot dah. Dah plot dah tempat dah. lebih kepada ini adalah blok sub sudut. Apa dia? Blok sub sudut. Blok sub sudut. Lebih kepada itu eh. And blocky blok. Blok sub sudut ah. Blok sub sudut. Okay. Kita ambil dari sini. Greno. Macam mana tadi? Sub sudut dulu baru greno. Berbutir ke blok sub sudut. Berbutir ke blok sub sudut. Kita tengok sini adalah dia punya ni kosong. Serba batu. Fine sand. Dia dekat lapisan batu ni ya. Selepas Nombor Lapisan 4. batu. dia Yang kurang kepada, batu, fine sand. Fine sand eh. Yang atas tadi Yang coarse sand. Coarse Dia pasir. Dan pada dia ada pasir. bawah sekali. Pasir halus. Oh ni last kali ya. Sekali alas tanah. Okey, saya harap minta maaf lah, gambar ataupun video yang saya ambil ni dia banyak yang bergoyang lah sebab saya tak boleh nak turun ke dalam lubang tu kan sebab dah 2 orang duduk dalam tu. Jadi dia orang nak buat kerja nanti tu akan mengganggu lah, jadi saya ambil daripada bahagian atas ni lah. Bahagian atas dan rakam macam tu je. Tu yang dia nak dapat angle yang cantik tu agak susah sikit lah. Jadi itulah saya akan cuba yang terbaik lah untuk ambil video untuk korang ni. Okey, sekarang ni kita akan tukar ke poin yang nombor 2 lah. Poin nombor 2 sebab kita akan korek tempat baru lah. Jadi saya tunjuk apa cara nak ambil dia punya, kita tengok dia punya layer-layer dia layer. Nanti yang nombor 2 pula saya akan tunjuk macam mana kita ambil pH tanah dan lubang-lubang yang seterusnya, macam mana kita ambil sampel dia, untuk kita bawa uji kaji ke makmal lah.
Jadi kalau korang nak tahu, korang tengoklah video ni sampai habis. Sebab saya akan tunjuk step by step lah dia punya macam mana kita buat tu. Okey, untuk lubang yang kedua ni kita akan ambil dekat dengan pokok sawit lah. Dekat dengan pokok sawit sebab apa ni, kita nak tengok, kita nak hantar kat lab tu nanti, dekat makmal tu, dia dekat bahagian tempat pangkal pokok dia tu, adakah dia mempunyai organik yang tinggi, ataupun kalau kita tebang pokok ni nanti, adakah minyak yang ada di dalam batang ataupun di bahagian akar tu akan mengganggu pertumbuhan pokok durian ni lah. Jadi kalau andai kata test tu menunjukkan mempunyai kandungan minyak yang tinggi, kita terpaksa mencari solution lah supaya mungkin menggunakan mikrob ataupun sebagainya untuk dia menetralkan ataupun menguraikan minyak tu secepat yang mungkin lah, supaya minyak ataupun kompos tu tadi tak akan mengganggu pertumbuhan pokok durian tu lah, ataupun dia mengganggu dari segi pH tanah dan sebagainya lah. Jadi kita akan ambil dekat dengan bahagian pangkal pokok lah. Jadi saya akan tunjuk macam mana yang kita ambil. Okey, jadi ini poin yang kedua lah. Poin yang kedua, kita ambil berhampiran dengan pokok sawit lah. Pokok sawit kita ambil dekat sikit lah. Kalau kita nak ambil dekat pangkal betul, takut tumbang pokok sawit ni pula. Jadi kita akan korek dengan kedalaman yang sama lah. Kedalaman yang sama, lebih kurang 6 kaki lebih lah. 6 kaki, paling tidak 6 kaki lah. Jadi kerja sedang kita buat lah. Kalau papan tanah tukar kan bila dia kena panas. Macam mana? Kalau tak terus ambil, kalau papan tanah tukar. Betul? Tak terus. Dia ada kena main tadi ni tak? Lubang. Makin lama air makin sejat. Mana kita tak tahu kalau papan sebenar dia. Kalau kita nak pindah ke checkpoint lain, mana kena buat cepat, kena buat. Kena cepat kan. Tak boleh. Memang kita kena cepat lah ambil dia punya sampel ataupun dia punya data dia tu. Sebab kalau tidak, benda tu mempengaruhi nanti. Kalau kita boleh nampak, apabila kedalaman dia dah korek tu, tanah tu dah berubah dia punya tekstur dia daripada dengan yang bahagian mula-mula korek. Sebab ni penting kita nak ambil profil tanah ni. Sebab nanti kita senang nak adjust dari segi pembajaan dia tu, kita nak macam mana dia punya ni, dia punya apa yang perlu kita buat untuk pembajaan, program pembajaan. Tapi kalau untuk lubang yang pertama tadi, kita tengok memang cantiklah tanah dia. Dia punya untuk pertumbuhan zon akar pokok tu lebih kurang daripada 0 hingga ke 4 kaki. Memang cantik untuk pertumbuhan akar dia lah. Ini daripada pandangan dari segi mata je lah. Nanti kita dah dapat result ataupun keputusan daripada makmal, baru kita tahu dia punya ni macam mana, dia punya keadaan tanah ni. Okey, untuk lubang pertama tadi, kalau dari segi peta topografi yang kita tengok tu, dia pada ketinggian 44 ya tanah. 44 kaki lah. Jadi yang lubang yang kedua ni kita ambil pada ketinggian lebih kurang 60 kaki. 60 kaki, dan nanti yang di sebelah sana adalah puncak dia lah. Puncak dia daripada aras laut adalah 80 kaki lah. Jadi kita akan ambil dia punya sampel tanah dia. Sebab perbezaan 20 kaki tadi, macam saya tunjuk tadi, kita boleh nampak dia punya layer dia tu sudah berubah. Jadi dekat situ nanti kita akan buat analisa dan kita boleh tahu kenapa dekat bahagian ni, contohnya pokok ni cepat berbuah ataupun pokok ni dia cepat besar. Dekat bahagian sini kenapa dia lambat besar ataupun lambat berbuah. Jadi benda ni sangat mempengaruhi lah, mempengaruhi tumbuh besaran pokok. Jadi
saya akan tunjuk untuk lubang kedua ni macam mana dia punya layer dia tu pula. Okey, jadi kita akan buat dia punya ni lah. Tadi macam tadi kita dah buat dia punya clearing. Lepas tu sekarang ni kita akan tengok dia punya ketebalan dari segi organik dia, berpasir dia, berapa dia punya peringkat-peringkat lah. Lepas tu kita ambil gambar. Tapi kalau tengok dia punya layer dia sama dengan nombor 1 nombor 1, lubang nombor 1, cuma dia dekat sini dia punya berbatu dia agak sedikit kasar lah daripada pandangan matanya. Jadi pada pandangan mata saya agak sedikit kasar dia punya batu dia. Dan kita nampak macam organic layer dia ni pun lebih kurang sama saiz dia. Mungkin kat sini nampak macam tebal sikit lah. Sikit. Jadi dekat sini kita ada ambil ni tak Taji? pH apa semua ke? Sini kita just ambil satu round. Ambil jugalah. Pasal kita nak confirm dengan yang tadi tu sama ke tak. Mana dekat sini dia dia nipis sikit tak soil dia. Tadi macam yang tadi tu. Tadi tu kita ada 5 layer. Yang ini kita ada 3 layer. Oh, 3 layer je. 3 layer. Ah. Jadi jumpa batu. So dia punya kemungkinan layer keempat kelima lagi bawah tu. Kan? Sebab lapisan berbatu dia banyak kat sini. Jadinya dekat sini ada 3 layer je. Mana bahagian organik, lepas tu bahagian berpasir dia, yang bawah dia tu batu yang lebih besar lah, 3 layer. Nak dibandingkan dengan yang lubang pertama tadi. Tadi OL. OL tu tak salah lah. Dah atas kan. Kedua OA. Kita panggil dia sebagai Sub layer. sub layer. Ketiga lapisan berbatu. 6 inci. Organic layer. Organic layer. Organic layer 6 inci Okey. Untuk sub layer dia 17 inci. 18 inci sorry. 6 inci ke 18 inci. Ketebalan dia ada 17 inci. ketebalan dia 18 inci. 18 inci. Ambil tu je. Oh, kau ambil daripada atas ke? Ambil layer kedua. Layer 2 18 inci. 18 inci. Oh, 18 inci. Buat macam tu je. Ketebalan dia 18 inci. Nanti kita tambah je lah. Atau kedalaman dia. Lepas tu ketiga punya layer. Lapisan ketiga 33 inci. Lapisan berbatu. Oh, lapisan berbatu dia 33 inci Agak dia punya berbatu dia, akar tunjang boleh penetrate ke? Dia boleh lagi. Boleh lagi Dia panggil berunggu. Tapi clay tinggi ya. Ada pasir tak? Ada rasa pasir tak? Ini liat. Liat itu Lihat lah. grade B. Grade A pasir saja. Dua kaki. Lubang kita kena gali tempat tengah-tengah tu, di mana kita akan gali lebih kena dapat 4 kaki. Tapi rata-rata kita akan korek lebih kurang 4 kaki, 5 kaki lah kalau nak selamat. 5 kaki untuk angka tunjang aja lah. Sebab untuk bahagian akar dia 2 kaki hingga 3 kaki, macam kalau yang lubang 1 ni 4 kaki memang sangat. Untuk kelembapan sebelah atas, bahagian topsoil, organic layer kelembapan dia, pH dia 6.8. Tengok untuk 6.8. pH dia 6.8 dekat organic layer dia tu, yang 6 inci tu. 6.8. Untuk moisture dia, Untuk kelembapan dia, dia tengok 3. 3 dia punya skala 3 dia punya kelembapan dia.
Tengok yang organic layer tadi tu, yang lapisan pertama tu dia punya kelembapan dia agak tak berapa lembap lah. Dia skala 3 kan. Untuk lapisan kedua sub layer, pH dia 6.5. Okey, untuk sub layer dia punya pH dia 6.5. 6.5. 6.5. Moisture dia 5.2. Sorry. Moisture dia 4. Okey, untuk kelembapan dia daripada skala 4 lah, makna. Okey, untuk kelembapan layer kedua adalah 4 lah. Makna sedikit basah sikit lah. Macam yang tadi, yang atas dia tadi dia 3 kan. Dia daripada skala 3 jadi kering. Jadi dekat sini pun kita dah nampak dari segi kelembapan dia tu, kemungkinan kita kena terpaksa untuk kawasan paras 60 kaki ni, dari segi pengairan dia agak berlainan sikit lah. Untuk pH layer ketiga 6.8, masih sama juga. Untuk kelembapan dia 3.5 lah, kering jugalah. Dia boleh katakan antara layer yang pertama dengan yang ni dia lebih kurang sama je dia punya kelembapan dia. Jadi untuk bagi dia besar, senang kita untuk bagi dia buah. Jadi untuk pengairan dekat paras 60 kaki agak sedikit berbeza lah. Jadi benda ni nanti untuk pengairan saya akan adjust berlainan lah dengan kawasan sini dari data yang kita kumpul lah. Jadi benda ni kita Arau. Batu dia bermula daripada lepas daripada batu batu. Maknanya dia punya tu pH dia 7. Dia punya kelembapan dia 3. So dia makin kurang daripada atas tadi 4 turun pada 3.5, 3. Betul. Ambil keseluruhan gambar. Ketinggian dia Atas sekali 3 sebab apa? Matahari dah naik kan. Dia kering kan. atas kali 4. 3. Atas sekali 3 topsoil. Sebab apa matahari dah mula ni kan. Bawah dia lembab sikit lah. Okey. Jadi kebetulan dekat sini ada pula pokok durian. Pokok durian lama. Jadi ketinggian lebih kurang dalam 90 kaki tinggi macam tu lah. Dan kita nampak dia punya berbunga sekarang ni. Sekarang ni musim bunga. Dia dah keluar mata ketam dia. Jadi kemungkinan akan datang kita tak buang lah pokok ni. Kita tak buang. Jadi boleh dijadikan sebagai pokok panduan kita lah. Pokok panduan kita pada ketinggian 60 kaki. Ini pokok lama ni. Pokok lama. Jadi alhamdulillah kita mungkin untuk ni kita boleh dijadikan sebagai contoh lah. Contoh durian dekat sini. Pokok lama. Jadi kita akan korek dekat bahagian pokok durian tu lah. Dekat dengan bahagian pokok durian tu kita nak confirmkan tanah dia macam mana, dengan kita tengok keadaan pokok yang ada ni, pertumbuhan dia tu macam mana. Pertumbuhan dia tu kan dia lebih baik. Jadi kita dapat confirmkan lah dekat bahagian area sini macam mana layer dia, dan dia apa orang kata dia punya hidup dia tu lebih baik, ataupun orang kata kita dapat confirmkan lah dia punya kehidupan dia tu macam mana. Dengan struktur tanah dia tu kita boleh kaji dia punya struktur tanah tu dengan tumbesaran pokok tu lah. Saya yakin pokok ni tak berapa jaga sangat, tapi kita tengok keadaan pokok ni berbunga sangat baik lah. Okey, kalau kita tengok pokok ni memang berlebat, buah bunga dia sangat lebat lah. Sangat lebat.
Kalau kita tengok hampir ke semua bahagian cabang dan dahan dia berbunga lah. Kalau tengok dia punya ni memang sangat baik ya. InsyaAllah jadilah dia punya tu. Kalau kita tengok dekat bahagian, kalau kita tengok bahagian atas sana pun memang berbunga lebat lah. Nampak sangat sampai hujung dia, peringkat pucuk sana pun berbunga. Jadi memang mungkin dari segi analisa awal ni memang sangat baik lah tanah dekat sini. Sangat baik. Jadi InsyaAllah kalau dari segi program pembajaan tu, kita akan buat pembajaan secara tepat lah. Pembajaan tepat menggunakan bajet AB lah. Okey, apabila kita dah korek dengan makin dalam dia punya tanah ni, kita nampak dia semakin kering lah. Semakin kering sebab dia dekat dengan pokok durian. Jadi mungkin daripada segi kadar serapan air dia tinggi lah dekat sini. Jadi dia nampak kering lah. Nampak kering. Jadi kalau kita tengok dekat sini pun kita nampak atas berbasah sikit, makin lama makin kering kan. Jadi benda ni mempengaruhi juga lah, mempengaruhi dari segi program pengairan kita tu nanti. Okey, kalau kita tengok akar durian ni, dia punya akar serabut dia tu, dia punya ni lebih kurang dalam sekaki lebih je. Sekaki lebih dia punya layer dia tu kan. Lepas tu kita tak nampak dah dia pergi ke bawah kan. Sempadan dia. Akar serabut dia kan. Jadi Itu je. apa ni orang kata akar dia bermain di area atas sampai 2 kaki je. Dia punya akar rambut dia tu. Bawah daripada tu tak ada dah. Kita tak nampak. Memang tak nampak dia punya layer dia tu lah. Lembab macam. Okey, kalau kita tengok ni tanah dia, Layer dia sampai sini. kalau tengok layer dia ni, So layer dia 1, 2, tanah ni dia 5. berbatu lah, berongga. Bang jangan dipijak bang. Dia punya cukup dia tu Jangan kurang lah. nampak dia punya So daripada tanah, sutur tanah tu. daripada organic layer 5 inci. Lembab macam. Okey, kalau kita tengok ni tanah dia, Layer dia sampai sini. kalau tengok layer dia ni, So layer dia 1, 2, tanah ni dia 5. berbatu lah, berongga. Bang jangan dipijak bang. Dia punya cukup dia tu Jangan kurang lah. nampak dia punya So daripada tanah, sutur tanah tu. daripada organic layer 5 inci. 5 inci Ini yang saya cakap, akar ni, akar durian ni. Organic layer, kawasan sub layer. Kalau tengok Sub layer 17 inci tadi. daripada atas ni sampai lebih kurang Kawasan dalam berbatu, lapisan berbatu, 2 kaki je akar 12 dia ni. inci. Dia bermain dekat bahagian permukaan dia tu. So lapisan batu putih Dalam 2 kaki saja. Yang lain tu 12 inci. kita tengok memang tak ada lah bahagian akar dekat sini. Dan Mungkin cuma ada akar tunjang saja. ni kita panggil tanah je. Akar tunjang dah tentulah Dia campur tanah dekat macam tanah ni je. bahagian pokok tu. Dia campur kapur sikit, dia campur dengan tanah liat sikit. Jadi kalau kita tengok pokok ni kan, dia punya kenopi dia ni, dengan kita tengok sampai bawah, memang akar dia tu dia pergi jauh, jauh lebih daripada kenopi ni. Dekat sini kita nampak lah orang kata teori akar ikut kenopi kan. Apa ni, dia pergi jauh. Kita tengok nampak lebih kan. Jadi kalau korang nak buat pembajaan secara baja butir ke apa ke, maknanya ikut kenopi dia lah.
ikut kanopi pokok. Ha? Ha. Okey, kalau kita tengok ada dua jenis tanah lah. Butiran berbatu. Butiran berbatu kan. Yang satu ni nampak warna kecoklatan sikit, yang ni warna putih sikit. Dia lebih kepada macam kapur, nak jadi kapur Daripada segi sejuk dia ni, sini kurang sikit lah. Yang ni bahagian dalam lagi sejuk lah tanah dia. Okey, jadi kita akan ambil poin yang nombor 4 ya Tan? 5 ke? Nombor 4, kawasan bukit yang paling tinggi lah. Kawasan bukit paling tinggi. Jadi kita nak tengok profil tanah yang paling tinggi ni macam mana. Sebab kita korek yang untuk dekat pokok durian tadi, kita punya probe untuk pH dengan kelembapan patah pula, rosak. Jadi kita cuma boleh tengok untuk dari segi struktur tanah je lah. Struktur tanah, tekstur dia macam mana kan. Jadi itu pun penting juga untuk kita buat tindakan awal lah. Tindakan awal. Okey, sekarang ni kita berada di bahagian paling puncak lah. Puncak untuk kawasan 167 hektar ni. Ini adalah paling tinggi lah. Dia punya ketinggian lebih kurang dalam 80 kaki macam tu. 80 kaki. Dan kalau kita tengok profil tanah untuk ni, memang sedikit berbeza lah. Memang berbeza banyak. Kita nampak dia lebih struktur berkapur kan. Berkapur. Jadi kita pun tak pasti. Kalau kita tengok pokok sawit sini sendiri pun, dia saiz dia tak berapa besar sangat kan. Ada jugalah yang besar, tapi kebanyakannya tak berapa besar dia punya saiz pokok dia. Jadi untuk pembajaan dan ataupun kita nak letak nak repair tanah ni nanti dengan organik ataupun sebagainya, kita akan buat selepas kita dapat sampel tanah kat sini lah. Sebab memang kita nampak sangat berbeza dia punya profil tanah dia dengan yang lain-lain, lubang yang lain-lain tu tadi. Okey, kalau kita tengok daripada struktur tanah ni, kita nampak dia tanah liat kapur kan. Liat kapur, dia mula nak jadi batu lah. Kalau kita tengok proses dia mula nak jadi batu. Nak jadi batu kapur kan. Dia nak jadi batu apa? Jadi dia nampak macam seakan-akan dia nak jadi batu mamar. Dia dah mula berkilat kan untuk bahagian kawasan atas ni. Jadi mungkin ni untuk menjadi batu yang seterusnya mungkin dia makan masa beratus-ratus tahun lah. Dia takkan jadi dalam waktu masa yang singkat lah. Batu yang keras tu dia berapa kaki cuba ukur dia punya. Jadi kalau korang ada struktur tanah dekat tempat korang, macam dekat kebun korang ni, jadi mungkin boleh consider rawatan-rawatan tertentu lah untuk ni. Macam untuk yang kita orang buat ni, yang saya buat ni, kita akan hantar makmal dulu lah. Semua dia punya keseluruhan dia kapur lah. Secara overallnya keseluruhannya dia berkapur. Liat berkapur. Dia nak jadi ke batu macam batu kapur lah, batu mama tu kan, lebih kurang macam batu mama. Okey, dekat sini kita akan ambil sampel tanah jugalah untuk kita hantar ke lab, sebab kita nak tengok dia punya kandungan kapur dan sebagainya lah dekat bahagian sini. Kalau kita tengok
kering air ni, dia punya kelembapan ni nampak dekat sini sangat kering lah. Mungkin sebab dia puncak kan, nampak kering lah, tapi dia masih sejuk lagi. Dia punya hawa dia tu masih sejuk lagi. Okey, yang ini kita gali yang seterusnya. Kalau ikutkan dari bukit yang paling puncak tu, ini bahagian paling kaki bukit dia lah. Kalau kita tengok ada perbezaan dari segi tanah dia lah. Tanah dia pun berbeza. Tadi kalau macam tadi kita tengok lebih pada berkapur kan. Yang ini dia memang nampak memang terbaik sangat lah. Dia punya, kalau kita tengok bahagian dalam dia pun memang topsoil dia sangat baik lah. Sangat baik. Lepas tu dia nampak macam kurang sikit berbatu dia tu untuk sebelah sini. Nampak macam kurang lah, tapi kita akan ambil sampel tanah lah untuk dihantar ke lab ni. Okey, jadi untuk kawasan ni kita tak dapat nak tunjuk lah dia punya cara kita tak sukat yang seterusnya, pH dan sebagainya lah, sebab dah rosak kan dia punya probe dia tu. Jadi yang ni kita ambil sampel untuk tanah dan kita akan hantar dekat makmal lah untuk dapatkan pH dia dan sebagainya, dia punya kelembapan dia tu. Jadi memang yalah, nak buat tunjuk pun dah tak boleh dah. Benda nak rosak, nak kata macam mana. Sekarang ni kita ambil untuk bahagian organik lah dulu, layer organik dia. Ni apa, kalau kita buat rimak, contoh macam kita cuba teka-teka dulu kan, awal dia kan, korban ni kita tahu nanti bila dia bukan bagi sampel tu kat kita balik, dia cuma bagi tahu je result apa. Kita tak ingat tanah dia macam mana. Sebab tu rimak tu penting, rimak sementara. Nanti baru kita, kalau kata lain kan, baru kita boleh kata, ini macam ni rupanya, ni technically kan. Berapa ni? 7 inci. 7 inci. Okey, jadi ini adalah plot yang terakhir lah, ataupun lubang yang terakhir untuk kita gali hari ni lah, untuk buat profil tanah. Jadi kali kita tengok kan lebih kurang sama je dengan yang lain lah, cuma kecuali yang paling puncak sekali itu je yang berbeza. Jadi kat sini pun mungkin kita akan ambil sampel juga dan hantar ke makmal lah. Sebab yang ni ketinggian lebih kurang 60 kaki ya, tanah 60 kaki. 60 kaki. Jadi saya tunjuklah macam mana yang dekat sini pula secara sepintas lalu lah. Okey, jadi kita sekarang ni tengah sukat lah. Tengah sukat untuk buat pemetaan terakhir lah. Untuk lot yang terakhir. Jadi kita tengok tanah dia pun lebih kurang sama je. Dia ada sikit-sikit kapur kan, macam batu kapur, tanah kapur lah orang kata. Lebih pada, lepas tu dia lebih pada topsoil lah. Topsoil. Tengok macam ni pun kira cantik jugalah, cuma berbatu dia tu selepas 2 kaki. Berbatu berongga lah orang kata, lepas 2 kaki. Jadi okey lah. Kira nak kata ni untuk durian sesuai lah. Okey, jadi itu sajalah perkongsian yang saya dapat kongsikan untuk tentang profil tanah lah. Malangnya tak dapat banyak benda yang saya ceritalah sebab kita punya masalah probe kita rosak untuk cek pH dan sebagainya lah. Jadi memang agak duka cita jugalah. Jadi saya harap sedikit sebanyak dia punya apa yang saya sampaikan dapat korang apply dekat kebun lah, kat kebun korang untuk menentukan kesesuaian nak menanam satu-satu tanaman lah. Kita nak cek profil tanah tu macam mana kan. Jadi untuk video akan datang saya akan bawa
hasil daripada keputusan makmal tu. Jadi saya akan terangkan apa yang dapat kita simpulkan daripada keputusan tu lah. Jadi apa macam mana dari segi pengakaran dia dan sebagainya lah, saya akan kongsikan insyaAllah. Jadi macam kat belakang ni, sekarang ni kita tengah buat untuk ni lah, cek tanah untuk kalau kita nak buat takungan air. Takungan air tu bermaksud adakah kalau kita korek dengan sedalam tu tanah tu memegang air, ataupun tidak, sebab ini boleh dikatakan bahagian kawasan yang paling rendah lah, rendah, dan kita nampak dia macam dekat sini dia macam sedikit bertakung air kan. Jadi kita nak tengok berapa dalam yang kita boleh korek sebelum berapa dalam kita boleh korek untuk menakungkan air lah. Jadi itu sajalah video saya kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya lah. Jadi pada mereka yang belum like dan subscribe saya punya channel, jangan lupa support untuk like dan subscribe. Jadi itu sajalah video saya kali ini. Saya Nur Amirul Azmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.